Salam sejahtera kepada doktor. Saya Farah Atika binti Idris dengan nombor matrik BA23110511 akan menerangkan soalan 7, iaitu bincangkan peranan prinsip cukai tanpa perwakilan taxation without representation dalam membangkitkan rasa tidak puas hati dalam kalangan koloni Amerika terhadap kerajaan kolonial British sebelum tahun 1775. Okey, yang pertama kita masuk kepada pengenalan, di mana sebelum revolusi Amerika ni, koloni ni dia menikmati keharmonian dan cukai rendah. Namun tetapi selepas perang 7 tahun, kerajaan British mengenakan cukai baru tanpa perwakilan yang mana mencetuskan ketidakpuasan. Jadi rakyat merasa terpinggir dan hak mereka diabaikan, yang bukan hanya isu kewangan tetapi juga cabaran terhadap identiti mereka. Jadi rasa tidak puas hati ini mendorong mereka untuk menuntut keadilan dan hak suara, yang pada akhirnya menjadi pendorong utama kepada revolusi Amerika dan perjuangan untuk kemerdekaan. Okey, seterusnya masuk kepada latar belakang, di mana yang boleh dilihat ini sebagai tinjauan undang-undang dan cukai British yang menjadi punca kepada ketidakpuasan, di mana terdapat beberapa akta telah diperkenalkan seperti Sugar Act 1764, iaitu cukai ke atas gula dan barangan lain untuk mengawal perdagangan dan membayar hutang British, yang mana meningkatkan kos hidup dan menimbulkan protes. Seterusnya adalah Stamp Act 1765, iaitu cukai langsung pertama yang dikenakan ke atas dokumen rasmi dan juga bahan bercetak. Ini juga turut menyebabkan kemarahan kerana tiada perwakilan dalam parlimen. Seterusnya adalah Townshend Act 1767, iaitu cukai atas barang import seperti teh, kaca dan kertas yang dilihat sebagai penindasan ekonomi dan mendorong kepada boikot barangan British. Seterusnya adalah Tea Act 1773, iaitu monopoli syarikat Hindia Timur dalam penjualan teh yang tanpa cukai, yang mana ini juga mencetuskan kemarahan dan juga membawa kepada peristiwa Boston Tea Party. Okey, yang seterusnya adalah ketegangan koloni Amerika, yang mana kepada cukai dari segi cukai hak dan perwakilan. Jadi yang pertama dia membahas hak perwakilan, di mana cukai tanpa wakil ni dalam Parlimen British dia menyebabkan ketegangan menjelang revolusi Amerika. Seterusnya konsep no taxation without representation. Jadi ini menerangkan penolakan terhadap perwakilan, terdapat penolakan terhadap perwakilan maya. Jadi koloni ini menuntut wakil sebenar untuk meluluskan cukai tersebut. Seterusnya dia membawa kepada reaksi koloni, di mana terjadilah pembentukan Stamp Act Congress 1765 dan juga beberapa protes fizikal oleh kumpulan seperti Son of Liberty, termasuklah Boston Tea Party sebagai respon ataupun reaksi terhadap cukai teh. Seterusnya adalah cukai tanpa perwakilan, di mana ketidakadilan dan perjuangan untuk kebebasan. Jadi cukai tanpa perwakilan ni sebagai ketidakadilan, yang mana dia telah melanggar prinsip kebebasan politik. Jadi kerajaan ni tidak berhak untuk menggunakan cukai tanpa persetujuan rakyat, dan kepada perkara ini juga membawa kepada frasa simbol, yang mana no taxation without representation ni dia menegaskan paksaan oleh Parlimen British, yang mana seterusnya kepada tradisi undang-undang Inggeris untuk menjamin hak bersetuju terhadap cukai melalui rakyat. Jadi tindakan British ni dianggap pengkhianatan kepada prinsip kebebasan, dan ini juga membawa kepada kesedaran kedaulatan. Jadi cukai tanpa perwakilan ni mencetuskan rasa tidak puas hati dan memperkuatkan lagi perjuangan mereka untuk kedaulatan sendiri. Jadi di mana protes ataupun demokrasi ni dia telah mencerminkan kemarahan terhadap dasar yang menindas mereka. Okey, seterusnya ialah isu cukai dan rasa ketidakpuasan hati koloni.
Jadi, yang pertama adalah prinsip cukai dan penentangan koloni, di mana isu cukai menjadi pencetus penting dalam perjuangan koloni untuk mendapatkan kebebasan. Jadi, cukai yang tinggi dan tidak adil ini dia telah menambah beban kewangan kepada rakyat. Sementara ketiadaan perwakilan dalam membuat keputusan menimbulkan rasa ketidakpuasan hati. Jadi, penduduk ni marah kerana hasil cukai lebih banyak digunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial daripada kesejahteraan rakyat. Jadi, ketidakadilan dalam pengagihan cukai juga di mana golongan kaya ni terlepas daripada cukai. Jadi, ini memperburukkan jurang ekonomi. Jadi, situasi ini mencetuskan revolusi seperti revolusi Amerika yang menolak cukai tanpa perwakilan dan menuntut hak kebebasan hidup serta harta yang ditegaskan seperti oleh John Locke, yang mana akhirnya ketidakpuasan ini mengubah lanskap sosial dan politik. Seterusnya adalah prinsip cukai tanpa perwakilan. Jadi, prinsip cukai tanpa perwakilan ni dia mencetuskan rasa tidak puas hati koloni Amerika terhadap British. Kerana mereka ni dikenakan cukai tanpa wakil yang sah dalam parlimen. Jadi, sebagainya contohnya Akta Gula 1764 yang mengenakan cukai ke atas barang seperti gula dan kain ni dianggap melanggar hak rakyat dan mencetuskan protes melalui surat khabar seperti The Boston Gazette. Jadi selain itu terdapat juga risalah Common Sense oleh Thomas Paine yang mana memainkan peran penting dalam menyebarkan kemerdekaan, mengkritik pemerintahan monarki dan juga mendorong rakyat untuk memperjuangkan hak serta pemerintahan sendiri. Jadi, karya ini dia menyatukan rakyat Amerika dalam menuntut kebebasan dari British. Seterusnya adalah protes dan tindakan menentang dasar cukai British. Jadi, koloni Amerika ni dia melancarkan pelbagai protes dan tindakan menentang cukai yang tidak adil, termasuklah boikot ekonomi dan protes simbolik. Jadi, boikot ni seperti enggan membeli barangan bercukai selepas Akta Stamp 1765 ni, dia telah berjaya melemahkan ekonomi British, manakala dalam peristiwa seperti Boston Tea Party 1773 yang memperlihatkan kemarahan terhadap Akta Teh yang memberi keistimewaan kepada syarikat Hindia Timur British. Jadi diorang membuat tindakan dengan membuang teh ke laut oleh kumpulan Son of Liberty, yang mana dia telah mencabar kewibawaan British, walaupun ini menyebabkan hukuman yang berat melalui Akta Paksaan 1774 yang hanya dapat meningkatkan ketegangan. Selain itu, terdapat penubuhan Kongres Kontinental pertama pada 1774 yang mana menyatukan wakil koloni untuk menyelaraskan penentangan secara kolektif. Jadi, Kongres tersebut melancarkan deklarasi hak yang mana menegaskan bahawa Majlis Perundangan Koloni ini dia berhak mengenakan cukai dan memutuskan boikot secara besar-besaran terhadap barangan British. Jadi, tindakan ini tidak hanya mencabar dasar cukai British tetapi juga memperkukuhkan semangat perpaduan dalam kalangan koloni. Jadi, ini juga sekaligus menjadi asas kepada perjuangan Amerika. Okey, seterusnya adalah reaksi dan tindakan koloni terhadap prinsip cukai tanpa perwakilan. Jadi, yang pertama adalah penentangan koloni Amerika terhadap cukai British. Jadi, yang mana pada awal abad ke-18, koloni Amerika Syarikat ni dia menentang prinsip tiada cukai tanpa perwakilan kerana mereka dikenakan cukai oleh Parlimen Britain tanpa wakil sah. Jadi, di mana Akta Stamp 1765 menjadi simbol penindasan yang melanggar hak mereka sebagai warga negara. Jadi ini mendorong penubuhan persatuan kebebasan yang dikenali Son of Liberty, yang mana dia menyatukan masyarakat melalui protes dan pemboikotan barangan British. Jadi selain itu, Kongres Akta Stamp ni juga mengukuhkan penentangan dengan mengeluarkan deklarasi hak dan grievances
yang menegaskan hanya Badan Perwakilan Tempatan ni dia berhak juga untuk mengenakan cukai. Jadi penentangan ini dia menjadi langkah penting dalam menyatukan koloni sekaligus membentuk asas perjuangan mereka untuk kebebasan dan keadilan. Reaksi yang kedua adalah pemboikotan barangan British oleh koloni Amerika. Jadi pemboikotan ini tercetus akibat ketidakpuasan terhadap cukai perwakilan yang dikenakan selepas perang 7 tahun seperti melalui Stamp Act dan Townshend Act. Jadi masyarakat koloni ini termasuk wanita, diorang memboikot barangan seperti teh, tekstil dan kertas, yang mana ini memberikan tekanan ekonomi kepada British. Jadi di mana puncak penentangan ini berlaku semasa peristiwa Boston Tea Party 1773 apabila kumpulan Son of Liberty dia membuang 342 peti teh milik British East India Company ke laut sebagai simbol protes diorang terhadap Tea Act. Jadi peristiwa ini menjadi pemangkin ketegangan antara koloni dan kerajaan British yang akhirnya mencetus revolusi Amerika yang membawa kepada kemerdekaan dan pemerintahan berasaskan keadilan serta perwakilan rakyat. Jadi seterusnya adalah peranan masyarakat dan organisasi dalam menggalakkan sentimen anti cukai. Jadi cukai tanpa perwakilan ini yang seperti kita tahulah dia menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan masyarakat yang mana dia yang dianggap sebagai melanggar hak dan prinsip keadilan. Jadi masyarakat kolonial termasuk petani, pedagang dan kelas menengah ni, dorang ni memainkan peranan penting dalam menyebarkan kesedaran tentang ketidakadilan cukai melalui media seperti surat kabar dan risalah, termasuklah karya Common Sense tu yang saya bentangkan tadi. Jadi yang mana ini membentuk jaringan komunikasi yang menyatukan koloni. Jadi kolaborasi erat ini membina solidariti yang memuat semangat anti penjajahan dan akhirnya mencetus revolusi Amerika untuk menuntut kebebasan daripada penindasan British. Okey, seterusnya kesan ataupun impak cukai tanpa perwakilan yang boleh dilihat dari 3 aspek: ekonomi, sosial dan politik. Okey, yang pertama ekonomi. Jadi prinsip cukai tanpa perwakilan ni telah membawa kepada penyusutan ekonomi di koloni Amerika akibat beban cukai yang tinggi yang dikenakan oleh British. Jadi di mana rakyat terpaksa membayar cukai tanpa memiliki suara dalam pemerintahan. Jadi keadaan ini mencetuskan rasa tidak puas hati di mana koloni bertindak memboikot produk British sebagai tindak protes sekaligus menyekat perdagangan yang menyebabkan kemerosotan ekonomi di rantau tersebut. Jadi puncak kepada protes ekonomi ini ialah berlaku peristiwa Boston Tea Party pada 1773 di mana kolonis Son of Liberty membuang teh ke laut sebagai simbol penentangan. Jadi tindakan ini mencerminkan impak besar cukai tanpa perwakilan terhadap ekonomi dan menyumbang kepada penyatuan koloni dalam usaha menuntut kemerdekaan. Seterusnya kesan dari segi sosial di mana muncul ketidakpuasan hati terhadap cukai tanpa perwakilan di mana ketidakpuasan hati ini telah menyatukan kolonis yang berasal daripada berbagai lapisan dan latar belakang sosial. Yang mana sebelum cukai diperkenalkan ni, kolonis ni tidak bersatu kerana diorang ni lebih mementingkan kepentingan negeri masing-masing. Tapi disebabkan penindasan cukai ni yang semakin menjadi-jadi, jadi ini menjadi faktor kepada pembentukan gerakan sosial dan organisasi seperti Son of Liberty yang memperjuangkan semangat penentangan terhadap undang-undang British tersebut. Jadi di sinilah semangat nasionalisme dan rasa identiti sebagai Amerikanis semakin meningkat, yang mana mendorong kolonis untuk menuntut hak dan kebebasan yang setara dengan
rakyat British di England. Seterusnya, kesan dari segi politik. Jadi, di mana koloni Amerika ni, dorang mula mempersoalkan kedaulatan British dan hak mereka sebagai subjek yang sama, penduduk yang sama. Jadi, cukai tanpa perwakilan ni dianggap melanggar hak rakyat kerana kepentingan koloni tidak diwakili dalam persidangan Parlimen British. Jadi, yang mana ketidakpuasan ni membawa kepada penubuhan Kongres Benua ataupun Continental Congress pada tahun 1774. Jadi, Kongres ini menjadi asas kepada pembentukan pemerintahan baru yang mana berkonsepkan kepada kebebasan dan berdikari. Jadi, deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776 dia menyatakan bahawa kerajaan British tidak lagi mempunyai kuasa yang sah ke atas koloni. Okey, seterusnya adalah prinsip cukai tanpa perwakilan sebagai pencetus kepada revolusi Amerika. Jadi, di mana prinsip yang pertama adalah prinsip taxation without representation ni menjadi inspirasi untuk kedaulatan dan kebebasan rakyat koloni. Jadi, di mana prinsip tersebut menjadi pendorong utama kepada revolusi Amerika pada abad ke-18, di mana koloni Amerika menentang pengenaan cukai oleh kerajaan British tanpa adanya perwakilan yang sah dari mereka. Jadi, cukai yang dikenakan tanpa persetujuan ni melalui rakyat yang dipilih dianggap melanggar hak asasi mereka. Jadi, koloni Amerika ni mendesak mereka diberi perwakilan dalam Parlimen British dengan tujuan memastikan bahawa mereka hanya cukai yang diluluskan oleh wakil mereka sahaja yang diterima. Jadi, ini mendorong kepada perjuangan memperoleh kedaulatan mereka sendirilah. Jadi, rakyat koloni menganggap pengenaan cukai ini sebagai tindakan penindasan dan eksploitasi. Jadi, semangat penentangan ini semakin memuncak dengan peristiwa Boston Tea Party yang menggambarkan tekad koloni untuk memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan mereka. Yang kedua adalah peralihan dari penentangan ekonomi ke gerakan revolusi, iaitu dilihat dari kesan prinsip taxation without representation. Jadi, di mana prinsip ini mempercepatkan peralihan penentangan ekonomi kepada gerakan revolusi di kalangan koloni Amerika, di mana rakyat mula menyedari ketidakadilan dalam pungutan cukai ni. Jadi, kesedaran ni mendorong mereka menuntut hak politik dan perwakilan sah seperti Son of Liberty. Jadi, kumpulan seperti Son of Liberty, diorang inilah yang memainkan peranan penting dalam menuntut keadilan dan kebebasan mereka. Jadi, mereka ni menggalakkan semangat patriotisme dan membantu membina ideologi revolusi yang mengutamakan hak individu dan pemerintahan sendiri. Seterusnya adalah penubuhan Kongres Continental pertama, kedua dan ikhtiar kepada kemerdekaan. Jadi, di mana tersebut adalah peranan yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Amerika Syarikat, di mana Kongres Continental pertama diadakan pada tahun 1774 sebagai reaksi terhadap akta tak terderita yang mengenakan cukai tanpa perwakilan, di mana slogan tiada cukai tanpa perwakilan ni memperkukuhkan semangat menentang British. Jadi, manakala bagi Kongres Continental kedua yang diadakan pada tahun 1775 selepas konflik bersenjata dengan British, diorang ni memutuskan untuk mengangkat pasukan tentera dan memulihkan perang revolusi Amerika. Jadi, kejayaan dalam peperangan ini membawa kepada kemerdekaan Amerika, dan penubuhan Kongres ni, kedua-dua Kongres ni merupakan langkah awal dalam pembentukan negara Amerika Syarikat yang bebas dari penjajahan British. Okey, kesimpulannya, prinsip cukai tanpa perwakilan ni dia mencetuskan rasa tidak puas hati dalam koloni Amerika terhadap kerajaan British sebelum 1775. Jadi, kerana mereka dikenakan cukai tanpa wakil di Parlimen, rasa ketidakadilan ini menambah apabila koloni merasa tiada suara dalam pembuatan undang-undang yang mempengaruhi kehidupan mereka.
Jadi, cukai ini dianggap sebagai penindasan dan pelanggaran hak asasi serta simbol dalam perjuangan untuk kebebasan dan hak. Jadi, kesadaran ini menguatkan gerakan kemerdekaan dan mendorong koloni untuk bersatu menentang pemerintahan British yang akhirnya membawa kepada revolusi Amerika. Ini adalah rujukan. Sekian, terima kasih.